Sekejap, nak rekod dulu. So, kita akan masuk ke 1.2 iaitu ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Untuk ciri-ciri negara bangsa Alam Melayu, dia ada 4 ciri. Tapi untuk ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka, dia ada 6. Dia hampir sama, setengah ciri tu dia hampir sama dengan Kerajaan Alam Melayu lah. Sebab dia mewarisi dari Kerajaan Alam Melayu yang lama tu. So, kita akan lihat ciri-ciri yang pertama iaitu kerajaan. Kerajaan muncul kerana adanya raja. So, tanpa raja memang tak ada kerajaan lah yang muncul. Okey. Raja merupakan pemerintah tertinggi yang dibantu oleh pembesar. Pemerintahan beraja dikukuhkan dengan sistem pembesar 4 lipatan. Yang ni kita akan bincangkan nantilah. Selepas kedatangan Islam, raja menggunakan gelaran sultan. Okey. Untuk ciri yang kedua, rakyat menumpahkan taat setia kepada Sultan Melaka dan mematuhi undang-undang. Sama jugalah dengan ciri-ciri untuk Kerajaan Alam Melayu. Rakyat Melaka terdiri daripada dua, iaitu orang Melayu dan orang Laut. Dia juga ada kategori rakyat diperintah, iaitu golongan merdeka dan hamba. Raja berperanan dalam menjamin kesejahteraan rakyat dan rakyat mengakui kuasa sultan. Hubungan timbal balik mewujudkan persefahaman dan ikatan antara pemerintah dan yang diperintah. So, hubungan antara pemerintah dengan rakyat ni dia agak penting supaya kerajaan atau negara tersebut dapat berjalan dengan lancar. So, saya nak tanya, apa yang terjadi sekiranya pemerintah dengan rakyat tu diorang tidak bekerjasama. Maksudnya macam rakyat tidak menyokong pemerintah tidak mementingkan diri sendiri. Apa yang akan berlaku kepada kerajaan atau negara tersebut? Okey. Filomena Cynthia cakap jadi huru hara. Ada soalan lain tak? Saya harap korang participate lagi. Ada soalan lain? Ada jawapan lain? Kerajaan tu akan tidak tenteram. Boleh juga. Tidak kalau kerajaan akan runtuh? Cakap je. Tak ada masalah. Kalau kerajaan itu akan runtuh? Boleh. Dia sekiranya pemerintah dan rakyat tu dia tidak bekerjasama, maka dia kerajaan akan menjadi huru hara, pergolakan sistem politik, mudah dipengaruhi oleh kuasa asing dan banyak lagi. So, sekiranya soalan ni dia ada keluar, korang just letak je mana-mana jawapan yang korang boleh tulis. Tak semestinya dalam dia ikut skema jawapan dalam buku. Asalkan dia macam mana nak cakap, dia logik, munasabah dan dia berkait dengan soalan tersebut. So, boleh. You guys are the best. Jawapan korang bagus. Okay, so kita pergi ke ciri-ciri yang ketiga iaitu kedaulatan. Kedaulatan merupakan lambang kekuasaan tertinggi sultan dan adalah hak mutlak sultan untuk mengawal rakyat dan wilayah. So, apa pemerintah dia bagi perintah tu, rakyat kena ikut. Tak boleh yang nak bantah. Okey. Kedaulatan Melaka diakui oleh kerajaan lain dan bebas daripada campur
kedaulatan Melaka diakui oleh kerajaan lain dan bebas daripada campur tangan kuasa asing. Dan kedaulatan Melaka juga diiktiraf oleh dinasti Ming. Dinasti Ming menghantar beberapa orang utusan seperti Laksamana Cheng Ho untuk mengeratkan hubungan antara China dan Melaka. Okey, untuk ya. Okey, untuk ciri-ciri yang keempat adalah wilayah pengaruh. Dia sama juga dengan ciri-ciri kerajaan alam Melayu. Wilayah pengaruh merupakan kawasan pemerintahan raja yang diterima dan diakui oleh rakyat. Kesultanan Melayu Melaka mempunyai wilayah pengaruh yang luas yang meliputi seluruh semenanjung Malaysia dan pantai timur Sumatera. Okey. Wilayah pengaruh diperoleh melalui penaklukan, naungan dan perkahwinan. So, nak tanya, apakah maksud wilayah penaklukan, naungan dan perkahwinan? Boleh sesiapa beri explain tak? Korang boleh tulis dekat chat ataupun open mic. Ada sesiapa boleh bagi explain? Soalan dia apa? Soalan. Oh, soalan. Tak dengar eh. Sorry. Saya ulang lagi eh. Korang boleh explain tak apakah maksud bagi wilayah naungan, wilayah taklukan dan wilayah wilayah penaklukan dan wilayah naungan. Sesiapa boleh explain tak? Pengaruh. No. Dia agak different sikit. Dan untuk ni, perkahwinan ni dia termasuk dalam naungan. Naungan tu di bawah jajahan kot. Ya, ada soal jawapan dari DNA. Sorry, saya tak dapat pronounce your name. Okey, wilayah naungan ialah wilayah yang menerima ketuanan Kesultanan Melayu Melaka melalui perkahwinan atau persahabatan. Okey, betul. Bagi wilayah taklukan, tak ada. Okey, bagus. Taklukan, bagus. Dasman Am dengan Bisni Mani, bagus. Okey. Kita teruskan dengan ciri-ciri yang kelima. Okey, untuk undang-undang, terdapat dua undang-undang bertulis iaitu Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Yang ni kita akan belajar dalam satu topik lain. Ia digunakan bertujuan untuk mengukuhkan kerajaan dan melindungi rakyat. Undang-undang ini juga menjadikan Melaka sebagai kerajaan yang unggul. Yang last ni adalah lambang kebesaran. Lambang kebesaran merupakan identiti kerajaan dan keistimewaan Sultan Melaka yang menjadi simbol kedaulatan pemerintah. Contohnya seperti adat istiadat, warna, nobat, alat regalia dan cap mohor. Ya, saya nak scroll ni. Takut dia lari ni. Okey. Ada soalan tak untuk sebelum kita masuk ke 1.3? Ada soalan tak? Hak mutlak. Hak mutlak tu bermaksud berkuasa penuh.
Kalau awak kaitkan hak mutlak dengan raja, raja mempunyai hak mutlak. Bermaksud raja tu dia mempunyai kuasa penuh. Macam tu lah. Faham tak? Hak mutlak tu dia dia bermaksud berkuasa penuh. Macam tu lah. Yes. Kekuasaan penuh. Dia lebih kurang macam tu lah. Okay. So kalau kita masuk ke 1.3 lah. Kita mungkin mungkin habis awal lah sebab tajuk ni dia tak banyak sangat. Tajuk ni dia tak banyak sangat lah. So kita continue je ke 1.3 iaitu keunggulan sistem pentadbiran dan undang-undang. Keunggulan bermaksud kesempurnaan dan keistimewaan yang dimiliki oleh sesebuah kerajaan. Keunggulan suka Sultanah Melayu Melaka terbukti melalui pentadbiran dan undang-undang yang tersusun. Okey. Kenapa boleh pergi naik ni? Okey. Di sini kita akan bincang pasal pembesar empat lipatan dan sultan. Sekejap saya nak. Sekejap. Okey. Kita akan bincang pasal pembesar empat lipatan dan sultan. Okey. Pembesar empat lipatan, diorang bertanggungjawab untuk menjadikan pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka lancar dan tersusun. Sultan memberi kuasa mentadbir suatu wilayah, sungai atau pulau kepada pembesar empat lipatan. Ini boleh dipanggil sebagai kawasan pegangan lah. Kawasan di mana kawasan yang sultan kurniakan kepada pembesar empat lipatan ni untuk mereka mentadbir. Okey, kita pergi ke sultan pula. Sultan mempunyai merupakan kuasa pemerintahan. Sultan berkuasa dalam pelbagai aspek seperti pemerintahan, peperangan, hubungan diplomatik dan agama. Okey. Ini adalah hierarki bagi pentadbiran lah bagi Kesultanan Melayu Melaka. Sultan of course the top one, paling atas, dan pembantu sultan adalah bendahara diikuti oleh penghulu bendahari, temenggung dan laksamana. Okey. Selain pembesar-pembesar ni, dia ada tak silap saya buku teks dia ada list down pembesar-pembesar yang lain, cuma saya tak list down. Tak list down lah. So korang boleh bagi tahu tak? Bagi tahu pembesar selain pembesar-pembesar yang lain selain daripada yang ada dekat sini. Syahbandar, yes. Syahbandar, yes. Penghulu. Penghulu, yes. Orang kaya. Yes. Hulu Balang. Orang kaya. Hulu Balang, yes. Bentara. Bentara, yes. Good. Okay. So yang korang mention tu adalah pembesar-pembesar yang lain lah. Cuma saya Syahbandar, yes. Good. So itu merupakan pembesar yang tu lah selain daripada pembesar empat lipatan ni. Cuma saya tak senaraikan dalam ni je. Sekejap. So untuk pentadbiran berpusat, untuk pentadbiran berpusat, ia dilaksanakan oleh pembesar empat lipatan iaitu bendahara, penghulu bendahari,
Temenggung dan Laksamana. Hubungan dan persefahaman dua hala antara Sultan dan Pembesar memastikan kejayaan Kesultanan Melayu Melaka. So selain antara pemerintah dengan rakyat, hubungan pemerintah dengan rakyat, hubungan dan persefahaman dua hala antara Sultan dengan Pembesar pun dianggap penting supaya pentadbiran bagi kerajaan tersebut dia menjadi lancar. Pemufakatan antara Sultan dan Pembesar mewujudkan proses pentadbiran yang sempurna dan mengelakkan daripada pemerintah bertindak sewenang-wenangnya. Walaupun pemerintah tu dia berkuasa penuh, namun dia kena juga patuh dengan undang-undang yang dia dipatuhilah. Sebab itulah Pembesar dia dilantik, especially bagi bendahara tu, dia bertanggungjawab menjadi penasihat sultan supaya dia tidak bertindak sebarangan lah dalam kerajaan dia. Okey, ini adalah peranan. Ini adalah peranan bagi pembesar empat lipatan. Yang pertama adalah bendahara. Bendahara merupakan ketua pentadbir dan ketua tulus Angkatan Tentera dan menjadi penasihat sultan. Dia juga pemangku sultan. Maksudnya dia lebih kepada pengganti sultan lah. Kalau sultan dia ada hal lain, maka bendahara boleh ambil tempat sultan tu buat sementara waktu. Okey, yang kedua adalah penghulu bendahari. Kesultanan Melayu Melaka mempunyai sistem kewangan yang teratur. Kesultanan Melayu Melaka mendapat sumber pendapatan dari perdagangan, cukai dan ufti dari wilayah taklukan ataupun naungan. Penghulu bendahari dilantik untuk mengurus perbendaharaan secara teratur. Okey, selain penghulu bendahari pun saya ada listan Syah Bandar dalam sini. Syah Bandar dia bertanggungjawab mengutip cukai di pelabuhan. Pembesar lain juga mengutip cukai di kawasan pegangan. So maksudnya kalau pembesar dia dekat, kalau bendahara dia bertugas dekat kampung, maka kampung lain dia perlu dia bertanggungjawab mengutip cukai daripada mereka di kawasan yang dia bertugas tu. Macam itulah. Okey. Hasil pembendaharaan akan disalurkan untuk membeli senjata dan membina istana. Okey. Yang ketiga adalah Temenggung. Temenggung dia bertanggungjawab menjaga keselamatan dan keselamatan Kota Melaka dan ataupun darat lah. Dia lebih kepada Temenggung ni dia lebih kepada menjaga keselamatan di darat. Ni yang last ni adalah Laksamana. Dia merupakan Panglima Angkatan Laut Melaka dan dia sama macam Temenggung, cuma bezanya Laksamana ni dia lebih kepada menjaga keselamatan di laut. Macam tu. So adakah saya terlalu cepat saya terlalu cepat ke? Kalau terlalu cepat saya cuba slow sikit. Maklumlah saya ni first day. Tak terlalu cepat Okey je. Okey. So ada soalan tak? Tak ada soalan lah? Tak ada Okey. So kita pergi ke undang-undang. Undang-undang Melaka adalah berasaskan syariah dan hukum adat, iaitu hukum kanun Melaka dan undang-undang Laut Melaka. Undang-undang ini terpakai untuk melaksanakan pentadbiran dan menjamin kemakmuran Kesultanan Melayu Melaka. So dalam part ni kita akan belajar pasal hukum kanun Melaka dan undang-undang Laut Melaka.
Ini korang boleh fokus juga sebab dia pun akan keluar dalam ujian. So ini saya ada ini merupakan hukum kanun Melaka 44 fasal. Dia ada banyak lah, dia merangkumi banyak aspek. Di dalam buku teks dia ada senaraikan jenayah, peranan sultan dan pembesar, kekeluargaan, ekonomi dan perkataan. So kita tengok kat aspek jenayah dulu. Pelbagai hukuman setimpal dikenakan kepada perbuatan kepada rakyat kepada perbuatan jenayah seperti membunuh, menikam dan mencuri. Contohnya pada pasal 3.1, apabila seseorang didapati membunuh orang lain tanpa pengetahuan raja ataupun pembesar, maka akan dihukum bunuh. So inilah yang dimaksudkan kepada hukuman setimpal lah. Kalau orang tu dia melakukan jenayah membunuh, maka dia akan dihukum bunuh juga. Okey, untuk fasal 4, hukuman bunuh kepada sesiapa yang mengingkar arahan dan memasukkan titah sultan. So ni pun dia agak hukuman berat juga bagi yang dia tidak ikut arahan sultan atau memasukkan titah sultan. Okey, kita pergi ke peranan sultan dan pembesar. Pembesar perlu arif dalam pelaksanaan undang-undang. Dalam fasal 1, tugas sultan, bendahara, temenggung dan penghulu bendahari telah dijelaskan. Sultan bertanggungjawab melantik pembesar. Sultan bertanggungjawab melantik pembesar lah. Ya. Okey, untuk aspek kekeluargaan, untuk mewujudkan undang-undang ini, tujuan undang-undang ini adalah untuk mewujudkan keharmonian keluarga dan menyelesaikan masalah keluarga atau dalam perkahwinan. Dalam fasal 26, pernikahan memerlukan empat saksi jika tidak cukup memadai 2 saksi saja. Hamba abdi dan wanita tidak boleh menjadi saksi. Bagi ekonomi pula, undang-undang ini bertujuan untuk mengawal perdagangan di Melaka agar tiada kesalahan bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam fasal 30, amalan riba diharamkan dalam perniagaan dan orang yang berniaga hendaklah akil balik, siuman dan lafaz jual beli. Bagi last ni adalah perkataan, titah murka kurnia anugerah hanya digunakan oleh raja. So maksudnya rakyat tidak boleh guna atau mempersendakan perkataan tersebut. Okey, kita move kepada Undang-Undang Laut Melaka. Undang-Undang Laut Melaka ni dia lebih kepada dekat kawasan laut lah, dalam ke atas kapal tu. Undang-undang ini diusahakan oleh beberapa nakoda, iaitu nakoda jenal, nakoda diri dan nakoda sahab. Undang-undang diperkenankan oleh Sultan Mahmud Shah. Undang-Undang Laut Melaka tersebut mengandungi perkara berkaitan peranan nakoda, pelayanan jenayah di atas kapal dan percukaian. Okey, untuk peranan nakoda, nakoda berkuasa penuh dan diibaratkan sebagai raja di atas kapal. So dia macam sultan lah, tapi dekat atas kapal je. Arahan dan perintah nakoda perlu dipatuhi oleh semua orang. Dalam fasal 13.1,
Nakoda perlu diberi keutamaan untuk berniaga selama 4 hari. Dalam fasa 13.3 pula, sekiranya nakoda hendak singgah ke tempat yang tiada dalam senarai persinggahan, nakoda perlu berbincang dengan semua orang dalam kapal untuk dapatkan persetujuan. So, contohlah, kalau nakoda tu dia plan nak pergi ke Thailand, contoh. Tapi Thailand dia tak ada dalam senarai persinggahan tersebut. So, nakoda perlu kumpulkan semua orang dan dia kena bincang dengan diorang sama ada diorang bersetuju atau tidak. Untuk pelayaran, peranan pegawai lain seperti jurumudi, malim dan jurubatu dijelaskan supaya pelayaran selamat. Dalam fasa 9, seorang malim harus arif dalam tentang ilmu pelayaran seperti keadaan ombak, arus, kedudukan bulan dan bintang agar pelayaran selamat. Jika malim lalai dalam tugasnya hingga menyebabkan pelanggaran dan kerosakan, maka dia akan dihukum bunuh. So, tugas malim ni dia agak susah sikit lah. So, apa-apa yang terjadi dekat kapal tersebut, dia yang kena. So, agak kesian sikit lah. Okey, untuk jenayah, perbuatan jenayah akan menggugat ketenteraman dan keselamatan di kapal. So, dia menjelaskan hukuman terhadap perbuatan mencuri dan membunuh dan memberontak. Dalam fasa 5, seseorang yang berkelakuan jahat dan membunuh orang di atas kapal akan dihukum mati. Rasmi adalah percukaian. Percukaian yang dalam perkapalan adalah sistematik dan adil. Cukai yang dikenakan dalam pelayaran untuk perdagangan seperti cukai perjalanan dan hasil perniagaan. Dalam fasal 6.3, nakoda menentukan jumlah cukai yang dikenakan terhadap penumpang iaitu 1/10 dan hasil penumpang sekiranya penumpang ingin turun sebelum sampai janjinya sama ada 3 tahun, 3 bulan atau 3 hari. So, ni adalah last subtopik. So, kita berehat 5 minit dulu untuk sebelum kita masuk ke 1.4. Kita berehat dulu ya. Boleh.
Okey, boleh kita sambung. Boleh. Okey. Kita dah masuk dalam 1.4, last subtopik dalam bab 1, iaitu peranan pemerintah dan rakyat. Okey, wa'adat. Tahu tak apa maksud wa'adat tu? Boleh sesiapa bagi tahu? Adat. Wa'adat Busy Money cakap perjanjian. Yes. Wa'adat tu dia adalah perjanjian. Kalau korang ada buku teks tingkatan 4, tak silap saya dalam Muka Surat 12, dia ada pasal wa'adat antara Sang Purba dengan dia ada perjanjian tu, dia ada cerita lah. Kalau korang nak, korang boleh tengok-tengok lah, cuba fahamkan lah. Sebab kalau masa saya nak cuba tu dia agak ambil masa sikit, so that's why saya tak include dalam presentation ni. Sebab saya takut saya salah explain pula masa tu. Okay, so kita continue. Hubungkan pemerintah dan rakyat sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka selaras dengan konsep wa'adat. Rakyat yang bernaung di bawah sultan dan pembesar saling berkait antara satu sama lain. Wa'adat berfungsi menggerakkan jentera kerajaan dan sistem pemerintahan. Hubungan timbal balik mengukuhkan pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. So, hubungan antara that's why hubungan antara pemerintah dengan rakyat tu dia penting. So, supaya dapat mengukuhkan pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka, dapat menjamin kesejahteraan kerajaan dan rakyat. Okey. Untuk golongan pemerintah, dia ada list dan beberapa pemerintah, tapi kita fokus dekat peranan sultan dengan peranan pembesar. Okey, bagi peranan sultan menaungi dan menjaga keselamatan rakyat negeri. Sultan juga mewujudkan perpaduan di kalangan rakyat dan bertanggungjawab terhadap kemakmuran serta kestabilan kerajaan. Sultan juga bertanggungjawab dalam memperkenalkan undang-undang untuk mengawal rakyat. Apabila Sultan memperkenalkan undang-undang yang baru, maka rakyat perlu mematuhi undang-undang tersebut supaya mereka tidak bertindak melululah macam membuat jenayah, memberontak dan banyak lagi lah. Okey, untuk peranan pembesar bertanggungjawab dalam memelihara keamanan dan kebajikan rakyat di kawasan pegangan. So, apa-apa yang berlaku kalau rakyat ditimpa kesusahan, maka pembesar boleh memberi pertolongan lah dekat di kawasan dia. So, pembesar juga menjadi perantara antara sultan dengan rakyat. Contohlah, rakyat dia mempunyai masalah sehingga dia memerlukan pertolongan sultan. Namun kawasan rakyat tu dia agak berjauhan dengan sultan sebab Kesultanan Melayu Melaka ni dia agak luas kan. So that's why pembesar dilantik sebagai perantara antara sultan dengan rakyat. So sekiranya rakyat ingin berjumpa dengan sultan untuk mengemukakan masalah, rakyat boleh berjumpa dahulu dengan pembesar dan pembesar boleh pergi ke sultan untuk mengemukakan masalah rakyat tersebut. Macam tu. Pembesar mengutip
hasil melalui sistem serah dan membekalkan tenaga tentera melalui sistem kerah. Okey. Sesiapa boleh bagi tahu apakah itu sistem kerah dengan sistem serah? Sistem kerah menggunakan Sistem tenaga tentera. Dia bolehlah. Okey, sistem serah ni dia rakyat memberikan hasil pertanian kepada pemerintah. Manakala untuk sistem gerah ni rakyat melakukan kerja tanpa diupah. Contohnya mereka masuk tentera namun diorang tak diupah. So diorang cuma itulah, dia jadi tentera tanpa diupah lah, macam tu. Lebih kurang macam tu. Diorang tak ada gaji. Okey, bagi golongan yang diperintah iaitu rakyat terdiri daripada peniaga, petani, tukang dan nelayan. Hamba terdiri daripada hamba raja, hamba berhutang dan hamba biasa. Okey, peranan rakyat, orang pun ada peranan lah. Peranan rakyat adalah untuk memberi taat setia kepada pemerintah dan mematuhi arahan pemerintah. Mereka juga tidak mendahaka kerana takut akan ulah. Ulah tu dia macam macam apa? Diorang tak nak benda buruk berlaku dekat diorang lah. Kerana sekiranya kalau mereka mendahaka dengan sultan. Mereka juga peranan rakyat juga untuk menjadi tentera dan menghadiri majlis umum seperti gotong royong, pengayuh atau pendayung kapal. Mereka juga menyumbang tenaga kerja melalui sistem keras seperti membina istana atau jalan. Okey. Untuk ni, peranan hubungan baik antara pemerintah dan rakyat. Sekiranya soalan dia tanya soalan dia hampir sama macam ni, korang boleh ambil jawapan ni. Boleh. Menjamin peranan hubungan baik antara pemerintah dan rakyat adalah untuk menjamin kesejahteraan rakyat dan memelihara kedaulatan raja. Ni boleh diambil sebagai iktibar. Kalau soalan ni tanya iktibar. Sebagai rakyat, kita perlu menjaga hubungan baik. Paling best time hujan lah. Sebagai rakyat, kita perlu menjaga hubungan baik dengan pemerintah bagi mengekalkan kemajuan dan keamanan negara. And that's the end of bab 1 lah. So, kecelakaan, hukuman, yes. So, kita hampir dah pukul 10.52 dah. Ni kita awal lah sikit. So, ada soalan tak? Tak, okay. So, dah habis awal. So, thank you lah sebab hadir ke kelas saya. Actually ni first time lah saya ajar budak 14 pelajar. Yes, you're welcome. Kalau ada, so harap-harap korang faham lah. Ni first day saya. So saya cuba yang terbaik untuk make sure korang faham dalam silibus tingkatan 4 ni. Yes, thank you. Yes, you're welcome. So, apa-apa soalan, korang boleh, lepas ni korang boleh
boleh tanya dekat group chat. Lepas ni saya ada akan bagi quiz, tapi sebab korang mungkin korang of course lah korang dah sekolah kan, dah start sekolah, so of course lah ada assignment. So korang boleh buat quiz tu apabila time korang buat revision sejarah. So boleh buat bila-bila masa lah. Saya pun akan ambil soalan kebat structure. Satu bukannya non-kebat dan satu lagi kebat punya. So that's all for today. Korang boleh left and I will see you next week lah. Okay, bye-bye. Bye, thank you. Thank you. Bye, thank you.